Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairal fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ilal musyahidin wal mustami'in al-kiram, salamullah alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana masa sekarang ni kita dapat bersama dengan satu majlis ilmu kita, yang mana majlis ni adalah saya nak beri penjelasan ataupun huraian terhadap salah seorang daripada ahli ilmu juga. Di dalam pengajaran dia itu, dia selalu guna nafsu lah, guna mengkufurkan manusia dengan cakap mulut, tak ada berdasar pada nafs ataupun baca daripada kitab-kitab daripada nah-nah yang sahih. Jadi nak ayat kata ada sebahagian hamba Allah Ta'ala tu dia mengkufurkan hamba Allah Ta'ala. Dia kata orang yang mengatakan Tuhan duduk di atas arah adalah kafir. Dan satu cakap dia katanya Tuhan pada tepat, kalau Tuhan tu pada tepat atas arah, bertepak di atas arah, maka orang itu kafir. Itu dia. Jadi na'udzubillah min zalik, kita minta jauhlah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu semata-mata hukum dengan nafsu dia panggil. Yang kita takut bimbingnya, takut kelik tu lah, kita takutnya. Itu dia. Dia hukum tidak ada dalil daripada Quran dan hadis. Hak kata dia kata Tuhan duduk atas arah kafir tu, dia tak ada ori ayat Quran pun dak, hadis pun dak. Lepas tu ilak pun tak ada ori juga. Ya hukum ni kalau tak ada ayat Quran dia kena ada ilak. Itu dia. Sebab apa boleh kata kafir tu ilak ke apa? Kena ayat berjelas itu. Kalau tak ada ilak semata-mata, kalau orang kata Tuhan duduk atas arah tu tak boleh kufur, tak kena, salah dalam bab akidah. Kalau kata Tuhan tu bertepak di atas arah, qadar tu tak boleh apa kufur, sebab tak ada menyalahi daripada Quran, tak ada menyalahi daripada hadis, tak ada ilak qadar tu. Tu maknanya. Tu sebagai mukadimah dalam maudhu' yang saya akan baca nah pada pagi ni. Alhamdulillah. Jadi orang yang mengatakan Tuhan duduk atas arah tu kafir tu adalah tu salah kerana duk berkufurkan ulama-ulama kita dulu. Kerana beberapa banyak ulama kita dulu pun ada juga sebut kalimah duduk di atas arah, tapi duduk tak serupa makhluk lah, jangan duduk tasbih. Tasbih tu lah tempat salahnya. Kadang-kadang nak sebab kata Tuhan duduk atas arah tu tak ada apa lah tu kerana Tuhan ayat tadi tu tertinggi di atas arah. Cuma demo ni mana situ gibuhan duduk atas arah. Tu makna qadar tu dia tak ada tasbih, dia tak ada menyalahi Quran hadis. Itu dia. Kalau kata supur dengan makhluk tu menyalahi hak Tuhan kata laisa kamitslihi syai'. Hak kata Tuhan kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang belaga situ. Tu baik. Kita tengok kitab insya-Allah taala. Ni saya nak baca kitab ni. Hak ulama yang mengatakan terjemuh ataupun wayak kata Tuhan duduk atas arah ni, pertama kalinya saya nak ambil kitab Bahrul Mazi ni. Kitab banyak ke ulama kita dulu kok mengajarlah kitab ni. Kitab besar ni 22 jilid Bahrul Mazi ni. Sebagaimana ni kitab dia Bahrul Mazi. Ni kitab dia. Kemudian lemah tengok ustaz nak baca, saya nak baca, tengok dalam nah yang kita akan baca ni. Nah mana sangkut paut dengan ya kecek bab akidah ni insya-Allah. Itu dia. Dan dia ni juga sebagai tuai kepada kaum Nabawi. Kita nak tupai dia balik ulama pak kita boleh kata tupai dia anak orang lah. Daripada awal tu nak tupai kaum Nabawi ni, tuai dia ni, tuai kaum Nabawi ni. Tuai kaum Nabawi. Ni kitab dia ialah Bahrul Mazi syarah bagi Sunan At-Tirmizi. Syarah Sunan ni 22 jilid. Kita ni kadang-kadang sejilid kita baca tak nak faham habis, tapi kita menetai dia. Tolak bahkan kita mengkufur pula terhadap dia. Na'udzubillah min zalik. Baik. Tengok saya nak baca ni.
Dia kecek bab akidah, dia kecek panjang lah. Dia kecek panjang, dia kata sini, dan bahawasanya, tengok, dan bahawasanya ia Allah tu duduk atas arasnya semacam permannya. Tuhan duduk atas bagaimana dia kata tu lah, Ar-Rahman As-Istawa tu. Dan dengan makna yang dikhandaknya, makna hak Tuhan khandak bukan hak kita khandak dak. Kalau kita khandak tu mu khandak lah ni, ku khandak lah ni. Ni dak hak Tuhan khandak. Duduk sebagai duduk yang maha suci daripada bersentuh. Duduk Tuhan tu bukan duduk bersentuh tepek for kita. Kalau kita tu duduk nak bersentuh. Dan bertetangan, bertimel, bertetem dan berketetapan. Kalau kita duduk kejap gitulah. Dan dapat tetap. Jadi boleh tetap kita dengan sebab dapat duduk tu. Dan bertepak, boleh kita tupai di situ. Dan berubah pindah. Dia ada menanggung akan dia oleh arah. Tuhan duduk atas arah tu bukan kata arah duduk tanggung Tuhan. Bukan aras yang menanggungnya tertanggung semuanya dengan kelimpahan kuasanya. Jadi semua arah benda hak sakut puak dengan makhluk tu Allah Ta'ala lakulah dan tanggung, bukan kata arah duduk tanggung Tuhan tu duduk. Dan terpaksa semuanya dalam genggaman Allah Ta'ala. Dan ia atas daripada arah. Mana Allah Ta'ala atas daripada arah dan langit. Mana atas daripada arah dan langit. Dan atas daripada tiap-tiap sewaktu sampai kehabisan bumi pada atasnya. Bumi pergi. Kita duduk nari kita tani ni atas. Lepas tu pergi bakar atas. Pergi Pakistan, pergi Bangladesh, pergi sampai Amerika, pada atas situ. Ya ada atas, ada bawah. Ada atas, ada bawah. Tengok ayat atas. Siapa penghabisan bumi pun Allah Ta'ala tu berada di atas arah. Itu dia. Dengan makna hak ia tafsir duduk pun, ia tu just duduk atas arahnya. Tapi duduk tu dengan makna semacam Tuhan wajak. Duduk sebagai duduk yang maha suci pada bersentuh. Tengok ayat kata kita lagi hukum kata orang kata duduk atas arah tu kafir, salah tak kena lah tu. Salah nanti salah. Sebabnya balik ulama guna. Cuma hak tepat kalau kita nak hukum kafir tu boleh, mana Tuhan duduk atas arah serupa dengan makhluk. Tu baru boleh kita hukum kafir. Kalau kata Tuhan duduk atas arah saja tak boleh nak hukum kafir. Kalau kita pergi hukum salah kita, mana tak erti kita dalam bab akidah. Dan tidak ada dalil dan tidak ada ilat kalau qadar tu. Kalau kata Tuhan duduk atas arah seperti makhluk tu, ia panggil ada ilat katanya serupa makhluk, maka di situlah boleh kita nak hukum kufur, mana gitu kan. Tu maknanya. Ni nak ayat kata dalam kitab dia ni muka berapa ni? Bahrul Mazin ni ada juzuk 18 muka 204. Dia tengok 8 muka 204. Tu dia. Ni nak ayat kata kita jangan gaduh kalau kita tak baca, panggil tak ada mengaji habis tu. Mengaji kena kitab 22 jilid. Mana kena ilmu ni kena baca lah dia panggil. Tu dia. Kena baca, lepas tu buru hak kita nak koyak tu. Alhamdulillah. Ni juzuk 18, mari tengok. Bukan setepak yang kecek. Kamar dia yang main kecek pula pada juzuk yang keempat. Ni kitab ni. Ni saya ambil ni kitab 17-18. Ni juzuk yang keempat pula, 3 dengan 4. Tengok saya nak baca nah sakut 4 dengan masalah duduk. Kita bukan nak bina masalah duduk gitu, kita tak nak kecek benda tu, kita nak sebab Tuhan tu tinggi di atas arah ya. Tapi apabila ulama kata duduk tu, kita tak ada kita tak nak sokong benda tu, takut dia mau keliru, takut dia mau Tuhan duduk ke mutahid. Tak mau Tuhan duduk ke mutahid pula, habis tu kita tak ada muka benda lah semua tu. Tapi hak ulama kecek tu betul lah, yang kata duduk tak serupa makhluk. Lah mana suruh Tuhan tu tak ada salah tu. Nama dia kita pergi hukum kata kafir tu salah kita. Alhamdulillah boleh bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hukum tu semata-mata nafsu lah. Kata mulut je biasanya tak ada kata nak baca nas ni. Tu bi'ah dia. Tu bi'ah ahli kalam gitulah. Mari tengok pula pada juzuk yang keempat. Muka dia 204. Tengok saya nak baca nas ni. Apa dia kata sini? Dia dah bahas sifat tu, banyaklah sifat Allah Taala tu. Sifat Tuhan mana gitulah yang kata sininya. Yang katanya jalankan olehmu sekalian akan hadis sifat dengan ketiadaan disoal bagaimana. Tu cara tu. Jangan tanya bagaimana tu ya. Tu dia. Sebab tu dia kata di atas, dia katakan maka jangan kesamaran atasnya. Itu kita buat samaran lah.
Ini ibarat hal kita nak panjang je kecil dia. Dan jangan pula dikatakan bagaimana Tuhan bertangan. Tu dia. Hak Tuhan royak sifat hadis, sifat Tuhan royak tangan. Kita jangan tanyalah mana tangan. Sebab tak ada pihak tahu. Zat Tuhan tu kita tak tahu. Pas sifat tak tahu lagi. Tu dia. Tangan ni dia panggil sifat Allah Ta'ala. Bukan anggota seperti mulut sekolah tu. Anggota lah, berjising lah. Arak jiring tu ada. Sifat Allah Ta'ala. Tuhan royak. Hak tak boleh ni. Dan jangan pula dikatakan bagaimana Tuhan bertangan. Jangan kata Tuhan tangan lah mana. Tahu datang. Hak kata Tuhan datang wajah arah buka tu. Tuhan marilah mana. Nak tanya kena muka tak tahu zat dia. Kalau kata Muhammad marilah mana, kita boleh royak. Kalau kata lembu marilah mana, gajah marilah mana, tu kita boleh royak sebab kita kena zat gajah tu, zat gajah tu. Ini zat Tuhan kita tak tahu. Bagi tanya bagaimana Tuhan mari, tanya gitu. Dia nak boleh jawab satu hak larangnya. Atau duduk dan lainnya. Bagaimana Tuhan duduk, hak tu hak larangnya. Ni. Atau duduk dan lainnya. Jangan tanya tu bagaimana Tuhan duduk. Makna sini kata kalau Tuhan duduk atas aras tu, betul, tak ada salah lah akidah dia. Tapi jangan tanya tu Tuhan duduk bagaimana. Kalau duduk mana tu mana? Kita pergi royak kafiyat. Kafiyat tak dia tahu. Tu dia. Tuhan tangan tu orang tahu. Tuhan datang orang tahu. Tuhan duduk orang tahu. Tapi jangan pergi duduk dengan mutaik lah tu. Tuhan duduk dengan Tuhan berada di atas arah. Belum ada makhluk, belum ada arah lagi. Bahawa Tuhan buat arah tu pas bawah habis. Tu kita naklah tu. Jangan kita pergi supaya tu. Tuhan duduk tupai sebab kita buat rumah duduk tupai tu. Duduk mana kita. Maka semuanya itu pulangkan hakikatnya pada Allah Ta'ala. Kita tak kerti hak surahnya hakikat tu. Kalau kuat sesuatu tu kita suruh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak itulah dia panggilnya. Hak mengikut dapat ulama-ulama dulu termasuk dia kata Imam Malik, Sufyan bin Uyainah dan Abdullah Mubarak. Tu daripada ulama dulu itu. Payah royak mari pula hak bukit ahli sunnah ni. Dan ada pun Al-Jahmiyah, Jahm bin Safwan ni, maka membatal ia akan ini segala riwayat hadis sifat. Ya tak akal tu, ia batal makna tu. Ya lafaz dia percaya. Lafaz Quran, lafaz hadis tapi makna tu. Dia tak sih. Tu. Dan berkata mereka itu bermula ini hadis menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Pak Jahmiyah yang kata hadis ni, hadis Tuhan datang, Tuhan turun. Kalau kata Tuhan istiwa atas lah, Tuhan duduk tu supaya makhluk ya tu. Supaya tu. Dia faham kot tu. Tu Jahmiyah. Dia faham kata ayat Quran ni tak boleh supaya makhluk. Hadis supaya makhluk. Lepas tu nak pakar, kena takwil, nak pakar hak fikir dia otak. Dia katanya. Padahalnya telah disebut Allah Ta'ala pada bukan daripada satu tempat Al-Qurannya. Hak sebenarnya hak Jahmiyah kata tu tak kena. Kerana Tuhan sebut banyak Al-Quran tu. Akan tangan dan mendengar dan melihat. Tuhan sebut sifat tangan berapa tempat. Tuhan sebut sifat mendengar, sifat melihat. Hak Tuhan sebut apanya. Dia. Maka mentakwil oleh Jahmiyah akan segala ayat Al-Quran. Maka mentafsir mereka itu akan dia atas lain daripada barang yang mentafsir akan dia oleh ahli ilmu. Dia bukan tafsir mengikut orang lama sahabat dak. Tu. Nak ayat tu tempat ayat ekal dia tafsir ya. Dia bukan ekal lafaz ayat Quran. Pada mudah awalnya tahu kita tak ada ekal ayat Quran. Dak, supaya Jahmiyah tak ada ekal. Kau lafaz ayat Quran. Lafaz hadis cuma makna tu ya. Dan berkata mereka itu bahawa Allah Ta'ala tiada menjadikan Adam dengan tangannya. Dah tak jadi ada dengan tangan kali dengan kudrat. Itulah dengan makna kata dia tu orang panggil orang panggil kau. Dia membatalkan lafaz tangan tu dia pakai makna kudrat. Dia ya aku tangan tu tangan bukan kudrat, bukan tangan semua tidak. Dan berkata mereka itu bahawa sebenarnya makna tangan Allah di sini yakni kekuasaan. Tu Piyah kata gitu Jahmiyah. Cuba fikir tengok Piyah mula-mula orang takwil atas dah mana milik atas Piyah. Ni kedua ya Allah. Ahli sunnah takwil milik atas. Ahli sunnah takwil kata tangan mana kuasa. Piyah mula takwil baca tengok boleh royak nama Ibnu Abbas ke, Ibnu Mas'ud ke. Tu royak nama dah. Ni royak dah. Ahli sunnah takwil, Asy'ariyah takwil. Tak lagi lah tu. Royak nama Piyah. Lepas tu orang tu mujtahid mutlak dak takwil tu. Duduk situ Ni royak dah. Ahli Asy'ariyah takwil belaka. Kita tafsir takwil belaka. Bukan ilmiah macam tu. Dan telah berkata Ishaq bin Ibrahim ni dari kitab Al-Mazin ni. Orang Jawi faham belaka ni, orang awal orang apa faham belaka. Hanya menyerupakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk apabila dikatakan tangannya seperti tangan kita. Tu ada tasbih tu. Tak ada tangan seperti tangan kita dengan tangan makhluk lah.
Tak mahu kita tangan kita ni ya, tangan kera, tangan menatai, tangan sikat, dak tangan makhluk mudah-mudah. Tafsir ni kita segera faham takut hak tergambar di kita. Pentingnya tangan Tuhan tu seperti tangan kita tu baru tasbih, tangan Tuhan seperti tangan makhluk. Atau dengarnya seperti dengar kita, Tuhan dengar seperti dengar kita. Dia sifat tu lah ya, bukan Tuhan ni sifat ni mutasyabih hak ni tak macam ada sifat Tuhan supaya kaedah tu lah ya. Sifat Tuhan belaka, sebut Tuhan tangan pun sifat dia. Tuhan sifat dengar pun sifat dia. Ada mari bersifat dia, suka sifat dia, suka. Maka apabila dikatakan dengarnya seperti dengar kita, maka inilah menyerupakan dia dengan makhluk. Tu baru tepat serupa makhluknya. Maka yang dimakan itu salah. Itu hak pak salahnya. Dan ada pun apabila dikatakan Allah Ta'ala itu bertangan dan mendengar dan melihat dan tiada begitu begini rupanya dan gayanya, hak tafsir tu hak duk kata rupa gini gaya gini tu dan tiada dikatakan dengannya seperti dengar kita, maka ini tidak dinamakan menyerupainya dengan makhluk. Orang tak pakai serupa lah ni kalau tak ada rukun tasbih ni. Kita nak tuduh ya orang ni musyabihah, orang ni mujassimah, apa cara dia nak rukun nak kata musyabihah tu daripada kalimah tasbih dah. Dia kena ada musyabah wajah syabah pada tak rukun, tak ada. Tu dia panggil hukum nafsu. Tu dia hukum nafsu tu. Faham ni? Apabila menyerupai dengan makhluk tu lah dikatakan sebagaimana Quran kata laisa kamitslihi syai'. Tu baru tepat salahnya. Kalau saya kata tak serupa makhluk, kami ni dia kata tangan tak serupa tangan makhluk, dengar tak serupa, tu tepat salahnya. Sedang kata saya tu bahawa sami'ul basir, sebab dia ada sifat sama dan basar, tapi tak serupa makhluk. Hal lain seperti tu wal yakis malam yukal, bukan nahum saja tu kira. Tak kata sifat tak pun betul lah mana kita. Hari ni ayat kata dua kitab ni hanya sebut kata orang kata tahdud tahrah tu kufur. Sebenarnya salah. Sebenarnya tak salah kata itu. Karena buku duduk kalau kita nak kecek buku hadis tu sebuah kitab lah. Cuma kita tak nak sokong, tak ada nak kacau, nak kemuka pada masyarakat umum, takut dia mau faham kata sebut kata duduk enggak pengutahai. Dia kata dia tak ada mengutahai duduk kan ada faham gitu. Sebab kita dengar dah orang ngajar tu duduk ni bukan duduk ngapal, duduk mengutahai. Patah ada mengutahai kan, naudzubillah misalnya. Tu sebab kita tak ada nak bina benda ni tu. Tapi bila kita ada sebut, tapi bila kita sebut kena jangan dapat hati duduk kita. Pada mulut kecek kata duduk apa lah ni, kita duduk nego lah, duduk nego duduk kecek apa aku. Nampak tu? Muduk apa ni tu lagi ni, duduk apa ni, duduk kena muduk apa aku ni. Tu kelimah duduk lah, nak tahu tak sya'nu satu benda, kelakuan orang panggil reti seseorang duduk di mana. Dah itu, kawan duduk, dia duduk bakar nak kecek apa aku. Tu kelimah duduk tu jelah. Duduk mengetar, duduk kait kayu, tak ada duduk menyetak setambung duduk kait kayu ni. Ya kelimah ni dia lebih tahu tu kita ni, ahli bahasa ni. Ahli bahasa tu kita Al-Mazi ni kita ni. Tak apa? Bulughul Maram punya terjemah banyak kita dia. Tu dia. Masya-Allah. Tu. Baik. Kita pergi pula kepada itu apa? Tengok kita sebuah lagi nama dia Al-Irsyad fi Radd Syubhat ni. Kita Majlis Syura li Jam'iyah ni. Jam'iyah Ulama Fatwa ni Darussalam ni kita tengah dalam kitab dia ni. Mari tengok. Jadi nak ayat kata pertama kali dia bahas masalah duduk. Orang kata duduk tu kafir. Saya duduk tanah tu kafir. Tu salah tu. Dengan maknanya kafir tu boleh nak hukum kafir, tapi mana duduk supaya duduk makhluk. Tu buat kafir. Tak ada kafir tak? Kafir juga. Tak ada. Tapi ada supaya ada makhluk. Kafir tak? Kafir. Tu dia. Tak dengar. Tapi supaya dengar makhluk kafir. Ya boleh kufur berlaku. Salah kot tu. Tu maknanya. Baik. Kalau itu kita tengok lagi kitab ni. Katakan. Duk royak masalah orang etikok ni. Dia katanya kalau lah orang tu etikok hak nak jadi kafir ni, dia katanya tu dia. Mana orang hak etikok Tuhan tu berjising supaya berjising makhluk ke apa gitu ni tu dia. Tu dia. Mana gitu dia katanya kalau kata jismu kal ajsam ni dia nak jadi hukum sampai kufur lah supaya satu supaya makhluk berjising juga, tapi dia duk bahas gitu, duk khilaf inilah. Tapi hak kita nak ayat sini dia duk kecek buku duduk. Kita nak kecek duduk lah. Dan kita ni katanya wa annahu jalisun fawqal arsy, dan bahawasanya kalau kata etikok kata tengok kita ni, tengok ni wa annahu jalisun fawqal arsy,
Kalau punya i'tikad kata hai duduk atas arah kajulusil hawadisi, seperti duduk makhluk fauqal amkinati, di atas tempat-tempat. Tahap duduk atas arah ni supaya duduk makhluk di atas tempat. Apa kita duduk atas kisi ni kan, atas meja kan. Famani taqadda zika kafara bila syakin. Kalau punya i'tikad lah tu, orang tu kufur nak tidak syok. Tu tino ayat kata ilak. Buat apa boleh kata orang kata duduk atas arah tu kafir? Sebab ada tasbih, ada kah di tasbih tu. Tiket dah sejak main tak kerti balarah dia panggil lah tu kan. Ada hukum kata orang atas arah tu kafir tu, mana tak kerti buat tasbih dia panggil. Mana musyabah berwajah syabah. Dia kena tengok situ ni wajah syabah dia tasbih dengan makhluk, habis tu boleh kata kufur tu. Nampak tu? Tu dia. Tu dia. Sedap kata kau kan, baca dia sendiri tak kerti kaedah pun dah. Tu maknanya. Habis tak boleh kata kau kan, klik kita belakang pun. Tu. Hak ni hak dalam kitab Lajnah Jamiah Ulama Tanin. Baik. Yang kedua pula dia kata tepat. Dia kata tahap tepat tu kafir. Dia kata tahap tepat atas tu kafir. Ngerti ke dah? Tak sengerti. Cuma tak ada suruh kata gitu. Larang pun tak juga. Nah itu. Lepas tu nak kata kan ada tafsir, ada huraian lah. Apa maksud tepat, apa makna tepat, ya panjang lagi nak kira ke. Sebab Al-Quran tak ada suruh kata tahap tepat pun tak ada. Larang kata tahap tak ada tepat pun tak ada. Sebab tu boleh jadi ulama kecek tu. Buku tu kita ambil tahap tak serupa makhluk. Berlakulah tu berlaku. Jahmiyah Mu'tazilah tak serupa makhluk juga. Ia bukan tak serupa makhluk. Cuma cara syarah dia siapa ke ikat ayat Quran tu. Siapa ke ikat makna-makna ayat Quran tu. Hak tu dapat jadinya. Baik. Kali itu dia kata sini. Ni kita tengok. Kita ambil apa kita nak lah, kena baca banyak dah. Annahu fi makanin fi jihtin ulu. Kalau fiya i'tikad kata Allah Ta'ala tu, dia katanya annallaha apa? Wasatu hajatu fauqin ataupun fauqu ala makna annahu fi makanin fi jihtin ulu. Tuhan ni makna duduk pada tempat ataupun dalam tempat pada pihak atas. Fazalika kufrun sarihun, maka orang lah ni jadi kufur jelas. In aradu makanan ka'amkinatil hawadis. Kalau lah dia tu hendak tepat lah supaya tepat makhluk tu mari tasbih tu mari rasakan mesin syak tu payah gila jadi kata Tuhan supaya makhluk lah sama adakah tasbih tu. Behal hak tu hak kufur. Ni kufur semata, jangan nak kufur orang duk nampak dah. Itu. Kalau kita baca nah tak apa juga. Ada baca nah ulama tu kata, lepas tu sungguh tak sungguh tu kaji semula tak apa ni. Semata-mata kata mulut tu. Wa bid'atun wa dalalun in aradu makanan laisa ka'amkinatin. Ya lagi tak ya tahu. Jadi bid'ah tu kecek sesat tu kalau pergi kandak kata tahap tepat tapi tak ada serupa tempat makhluk dia kata apa benda tu, benda Nabi tak ada hajar sebab tak ada hajar tu mana rekoh bab ibadat bab akidah. Duk kecek benda Nabi tak ada kecek sebab tak ada kecek. Bid'ah lah tu, sesat lah tu. Dengan makna apa? Tahap tu tepat tapi tu sebab makhluk. Kau dah tu ya. Hak kufur ni in aradu makanan ka'amkinatil hawadih. Tempat dah super tempat makhluk tu tempat kufur. Dah tersebih faham gitu nampak dah tu? Tu dia. Kita nak baca nah tu kan gitu. Jangan nak kata kufur tak tukar lu gitu. Ma'azallah, na'udzubillah min zalik. Kanu dah kita nak kita tak ada apa dia mana hukum kufur sedap pula hukum kita, tapi baca nah kena pada tempat. Boleh orang tengok dah. Ni menyalahi daripada kita ulama tani pun tak sokong juga. Ada. Lepas tu kita ni kita Malaysia baru masa tu Malaysia ada. Malaysia apa tak baca molek. Saya sekaligus pun rasa pada awalnya keliru juga. Sebab kelirunya ada juga ulama hak nakal dulu sebagaimana disebut kata Imam Syafi'i kata pihak i'tikad taduk tahra kafir. Pihak royak dia royak lagi tak Ibnu Mu'allim Al-Qurashi royak lagi tak Najmul Muhtadi wa Rajmul Muqtadi pada muka tu orang royak tapi tak ada sanad. Jadi ini sebuah pada Imam Syafi'i tak ada sanad. Lepas tu kalau kita kaji semua kitab Imam Syafi'i tu ada tahniah ni sekelima pun tak ada benda. Tak ada. Kalau kata Imam Syafi'i kata tertinggi istiwa atas harah tu banyak. Tapi kalau tahap duduk atas harah kafir tu tak ada. Walau sekelimuh pun tak ada percaya kitab Imam Syafi'i sendiri. Habis dia monakal tak ada sanad. Sanad tak ada. Lepas tu natijah tu baik tak ada sahih.
Sebab apa? Sebab masalah juluh ni banyak hadis ulama nak kecek. Si tak khohnya. Cuma sampai saya kata saat ni lah. Takut keliru bagi orang awal, pasal kata duduk dengan pengut hai. Habis tu ulama tak muka. Padahal kalau cari hadis ni tambung hadis. Buku kau ada, buku Jalasa MSUT, buku Uri lagi tak alaik dia. Dia aku kata hadis tu, siapa tangguh Hasan. Ibnu Kasib pun Uri lagi tak tafsir dia, masalah duduk tu, kelimah duduk. Ibnu Qayyim pun Uri, lepas tu Dr. Abah Zahili pun ada Uri kelimah. Oh, banyak nak kecek kau. Cuma kita terus ke muka benda tu, nak jaga orang awal takut silap pasal tu ya. Tapi orang awal kalau kita mengajar tak silap, insya-Allah. Kita kaya tak sepuluh makhluk awal kita. Kita ambil kul huwallahu ahad tu, satu tu. Pakai as-samad tak tu makhluk dah. Gilah baca hadis mana pun. Itulah lebih kurang untuk saya beri peringatan kepada ikhwah kita dan kepada semua ahli Islam kita, peminat kita semua tu bersedarlah, benda-benda nak berkupur kan ni jangan kita gaduh-gaduh. Tadi kalau kita baca nah, kita hak tak demo tu tak apa juga kita baca nah. Hak kita takutnya kalau takut demo nak hukum kufur ke mari dah, saya paling takut sekalinya saya baca dan kita hak itu. Hak paling takut sekali, tapi tak ada nak kufur demo nama silap faham lah ni. Kita khalqu af'alin ibad ni Imam Bukhari ni orang kurun mati tahun 250 ni. Oh salah sungguh salah 2% nya. Pada kitab dia ni pada muka 128 daripada aku yang salah. Ya Wa'uri kata itu guru dia pula, waqala Muhammad bin Yusuf. Wa'uri kata Muhammad bin Yusuf ni orang patut guru dia dalam bab hadis ni. Muhammad Yusuf kata man qala inna Allah laisa 'ala arsyihi fa huwa kafir. Oh berat kalau tu itu. Dia kata Tuhan tu tak ada atas arah tu kafir. Ada. Bukan dia kata dia tak beriman dengan inna Allah al-istawa kafir tak. Lafaz ar-Rahman al-istawa orang beriman belaka semua taifah semua kalau cuma dia takwil tu pun takwil ajar dengan makna orang ngaruk. Dia takwil Imam Mahdi tu makna orang ngajar tu karuk belaka tu. Hakikat ayat Quran tu eka Imam Mahdi eka dajah. Tapi yang tak ada eka yang Quran dajah, tapi ku eka dajah mata sebelah tak ada. Duk tak lafaz lah ni lah. Mereka Rusia macam-macam. Tu dia panggil ekadah tu. Hak paling takut. Hak paling takut sekalinya, hak Imam Bukhari buat begini, dia katanya, mangkolah, dia kata, tapi kita tak ada kata dia. Kalau kata tu, inna Allah laisa 'ala arsy, sesungguhnya, orang inna li ta'kid tu. Allah tidak di atas arahnya. Fahuwa kafirun. Jawabnya, maka orang itu kafir. Wa man za'ama anna Allah lam yukallim Musa. Pia-pia suku tu saya nak kecek dengan Nabi Musa. Saya buat suku bunyi kata pindah gitu ya. Tak nak kecek Nabi Musa. Fahuwa kafir. Orang tu kafir juga. Sebab saya kata dia kecek Nabi Musa akan sebagai cekak. Puan ni kata tak, saya tak kecek. Kalau saya kecek jadi bubuh macam-macam duk kira kemari ni jadi baharu tak baharu jadi. Eka. Tu yang paling kita takut sekali. Itulah lebih kurang hak saya beri peringatan pada hari ini. Salah silap sama kita istighfar, ada kritik bina kita terima. Cukup sekali dulu akhir kata subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahillazim bi ni'matihi musalihat.